Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada pelajar-pelajar tahun 6, terutamanya 6 ceria yang saya ajar. Kita bertemu lagi untuk tajuk seterusnya iaitu Unit 5 Agama dan Kepercayaan di Malaysia. Oleh saya lah, cikgu anda. Kalau anda ingat lagi lah, Cikgu Izian. Okey, kita lihat amalan pelbagai agama di Malaysia. Okey, ini adalah kebanyakannya agama-agama yang dianuti oleh rakyat Malaysia. Okey, yang pertama Islam. Saya Islam lah. Kamu pun ramai Islam kan? Dalam kelas 6 ceria. Okey, seterusnya Hindu. Hindu selalunya dianuti oleh orang bangsa India lah. Okey, Sikh, Buddha, Kristian dan Tao. Ajaran agama Tao. Okey, seterusnya. Okey, amalan pelbagai agama di Malaysia. Kita lihat penerangan setiap satu agama tadi. Okey, first agama Islam. Okey, penganutnya wajib bersolat 5 kali sehari semalam. 5 kali sehari. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak tu. Kamu semua solat kan? Itu termasuk dalam rukun Islam. Okey, yang kedua, penganut wajib berpuasa selama sebulan pada bulan Ramadan. Okey, berpuasa ni adalah rukun Islam yang ketiga. Kita tengok pula agama seterusnya. Okey, agama Buddha. Agama Buddha ni kebanyakannya dianuti oleh orang Cina, bangsa Cina. Tapi untuk pengetahuan kamu, agama Buddha ni sebenarnya berasal daripada India. Ramai orang ingat agama Buddha ni berasal daripada negara Cina, tapi tidak. Buddha ni berasal daripada negara India. Okey, kita tengok. Okey, penganut agama Buddha ni seharusnya melakukan perkara yang baik dan menjauhkan perkara buruk. Maksudnya kalau kamu kena buat perkara yang baik, buat perkara baik, dan kalau buruk dapat buruk lah. Dia satu janganlah buat perkara buruk. Okey, seterusnya agama Kristian pula. Kita tengok. Okey, penganut boleh bersembahyang secara bersendirian atau beramai-ramai. Dan penganut pergi gereja pada hari Ahad. Biasalah kan yang awak tahu ni, penganut selalu pergi hari Ahad gereja. Okey, kita tengok agama Hindu pula. Okey, penganut agama Hindu ni dia ada kitab Weda. Kan, kitab Weda. Okey, penganut agama Hindu ni dia percaya pada hukum karma. Okey, apa hukum karma ni? Kita pun biasa sebut hukum karma. Okey, apa hukum karma ni? Okey, hukum karma ni adalah perbuatan baik akan menerima balasan baik dan sebaliknya. Kalau kamu buat baik, baiklah yang kamu dapat. Kalau kamu buat jahat, jahatlah yang kamu dapat. Lepas tu tak saya, Hindu ni pun dia ala-ala macam Buddha juga. Okay, kalau nak tahu sebelum agama Islam datang kan ke tanah Melayu, dulu kan, kita punya agama nenek moyang dulu kebanyakannya adalah agama Hindu Buddha. Okay, kebanyakan daripada India. Daripada yang perdagangan, peperangan macam tu lah. Macam sebelum agama Islam tu sampai, nenek moyang kita ni banyak menganut agama Hindu Buddha tu, macam dia ala-ala lah Hindu Buddha ni. Okey, terusnya agama Tao. Okey, agama Tao ni menekankan keharmonian hidup dengan alam semesta. Okey, kita tengok agama Confucianisme. Sorry. Okey, penganut dia diajar prinsip hidup yang baik dan sifat berperi kemanusiaan. Okey, sikap saling hormat menghormati antara golongan muda menjadi asas ajaran ini. Okey, kita tengok pula seterusnya. Okey, pelbagai kepercayaan. Okey, ni kepercayaan di negara kita pula. Tadi agama, ni kepercayaan. Tapi yang saya nak ulas balik yang Confucianisme tadi tu, itu lebih kepada falsafah tau. Dia macam bukan agama. Dia sebenarnya teras dia adalah falsafah. Okey, kita next pula seterusnya. Okey, kepercayaan yang pertama. Okey, kita tengok kepercayaan orang asli. Okey, orang asli ni, okey, kalau nak tahu orang asli dekat Malaysia ni, tak silap saya dia ada 3 etnik.
Not 3 etnik, dia 18 etnik, tapi dia terpecah kepada 3 bahagian. Tu yang terpecah 18 etnik tu. Okey, lepas tu orang asli paling banyak kat Malaysia ni adalah di Pahang dan Perak. Adalah etnik Mahmeri, etnik Jakun, ada banyak etnik orang asli ni. Okay, kalau kita tengok orang semput. Okey, orang asli ni dia mengamalkan kepercayaan yang telah diwarisi secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Dan mereka ni pun mempunyai hubungan yang rapat dengan alam sekitar. Sebab apa? Kebanyakannya mereka duduk di hutan. Jadi mereka dekat dengan alam sekitar. Okey, kalau kita tu majlis perkahwinan masyarakat orang asli. Awak ada satu muzium dekat Gombak tak? Saya muzium orang asli. Awak pergilah. Seram. Siapa nak pergi? Dia awak pergilah. Kalau ada masa-masa lapang bercuti, datanglah ke Selangor, pergi ke muzium orang asli di Gombak. Okey, pergi-pergi. Seterusnya, kepercayaan kadazan dusun. Orang kadazan dusun lah kan di Sabah. Dia masyarakat kadazan dusun. Kepercayaan masyarakat kadazan dusun. Ya Allah, okey, di Sabah Okey, mereka ni memuja Kinorohingan yang dipercayai mempunyai kuasa Tuhan. Mereka juga menjalankan upacara memuja semangat padi bagi mendapatkan hasil padi yang baik dan banyak. Mereka buat upacara pemujaan tu kan. Nampak tu, masyarakat kadazan dusun mengadakan upacara memuja semangat padi. Yang tu gambar tu. Seterusnya, kepercayaan masyarakat Bajau. Bajau ni pun di Sabah. Okey, mereka ni mengamalkan upacara ngeduang atau duang rumah yang berkaitan dengan kematian. Ini upacara berkaitan kematian. Okey, menjalankan upacara tersebut, upacara ngeduang tu, tuan rumah atau keluarga si matinya menghidangkan makanan kepada tetamu. Ini macam kalau awak tahu lah kan, kepercayaan dia kalau adab dalam Islam, adab bila dia meninggal, tuan rumah tak boleh sediakan makanan. Nampak dia macam berbeza dengan orang Bajau. Nampak tak? Dia macam kita kat Malaysia ni banyak sangat kepercayaan dan adab-adab dia, sebab kita banyak kepercayaan kan, mesti banyak agama macam tu. Jadi kita kena menghormatilah sesama sendiri pengajarannya. Okey, awak tengok tu. Upacara ngeduang dalam masyarakat Bajau. Cantik. Okey, ini kepercayaan masyarakat Bisaya pula, Sabah Sarawak. Okey, petani akan membaca jampi mantra sebelum membuka sesebuah kawasan pertanian bagi halau kuasa-kuasa gaib. Itu kepercayaan mereka. Kalau orang Islam tak boleh tak boleh percaya benda-benda ni. Tapi ini kepercayaan masyarakat mereka, tak apa kita raikan. Okey, mereka juga menyambut perayaan Nakot Babulang ni. Nakot Babulang merupakan perayaan yang diraikan oleh masyarakat Bisaya. Ni gambar dia. Okey, seterusnya. Okey, kepercayaan masyarakat Iban pula. Okey, mereka ni akan menyemah tanah dulu sebelum mendirikan rumah bagi mengusir roh jahat. Mereka secara roh jahat, dia menyemah tanah dulu, baru nak mendirikan rumah. Okey, seterusnya menjalankan upacara miring. Okey, miring ni bertujuan, kalau tengok sebelah tu, saya pernah tengok upacara ni. Ya, waktu saya datang Sarawak. Okey, yang bertujuan memberkati, melindungi, membawa kebahagiaan dan keharmonian kepada masyarakat. Waktu tu saya pergi Long Panjang. So, diorang buat upacara miring ni. Menarik. Tengok tu ayam ni, bukan ayam tu. Awak boleh tengok kat YouTube. Seterusnya, kepercayaan masyarakat Melanau. Okey, mereka juga menyemah tanah sebelum mendirikan rumah. Sama je, sebab untuk mengusir roh jahat. Okey, mereka juga menyambut perayaan kaul bagi memuja semangat laut. Masyarakat Melanau menghias indah bot mereka. Nampak? Mereka menghias indah bot bagi meraihkan perayaan kaul. Dia ada sikit-sikit persamaan dengan percayaan orang di Terengganu. Yang ulik-ulik mayang tu, kat ala-ala kan. Sikit kat Terengganu. Sebab dia duduk pesisir pantai. Dia memuja semangat laut tu. Seterusnya, okey, kita dalam bahagian ni, untuk pengetahuan awak, saya rasa semua orang tahu, agama Islam adalah agama persekutuan di Malaysia. Okey, kita tengok perlembagaan selepas slide ini.
Okey, dalam perkara 3 perlembagaan persekutuan dah mengatakan iaitu Islam ialah agama persekutuan. Okey, bagi Malaysia ni Islam adalah agama yang rasmi lah maksudnya. Tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman damai di mana-mana bahagian persekutuan. Maksudnya agama-agama lain maksudnya Islam tadi dah rasmi. Kan? Tapi Hindu boleh diamalkan, macam ada setengah negara kan macam contoh dia agama dia Hindu je tapi agama lain tak boleh amalkan. Tapi Malaysia tidak. Malaysia boleh diamalkan dengan aman damai di mana-mana bahagian persekutuan. Itulah. Okey. Kesan. Apa kesan dan kepentingannya perkara ini? Perkara 3 ini. Okey. Okey, kesan-kesannya yang di-Pertuan Agong sekarang siapa yang di-Pertuan Agong kita, Sultan Abdullah, Sultan Negeri Pahang ialah ketua agama Islam. Baginda ialah ketua agama Islam bagi persekutuan kita ni, Malaysia ni, negeri baginda sendiri, negeri Pahang lah. Dan Melaka, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak serta wilayah persekutuan. Kalau tengok Melaka, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak ni yang tak ada raja dan sultan. Jadi yang di-Pertuan Agong ni menjadi ketua agama Islam di negeri tersebut. Dan serta wilayah persekutuan lah yang 3 tu KL, Putrajaya dan Labuan. Okey, Raja, Sultan atau yang di-Pertuan Besar menjadi ketua agama Islam di negeri masing-masing. Contoh Sultan Selangor jadi ketua agama di negeri Selangor lah, Sultan Johor di negeri Johor lah. Okey, seterusnya pembinaan rumah ibadat bagi penganut agama lain dibenarkan. Contoh macam Islam masjid, binalah masjid. Kalau orang Kristian gereja, maksudnya boleh bina gereja, dibenarkan. Masih yang agama-agama lain boleh dibenarkan untuk diamalkan di Malaysia. Okey, penganut agama lain juga bebas menjalankan aktiviti. Maksudnya aktiviti agama masing-masing lah boleh. Bolehlah diamalkan. Pergi gereja, sambut perayaan tu, apa-apa semua boleh. Okey, kita tengok pula rumah ibadat dan adab-adab di rumah ibadat masing-masing. Okey, kalau tengok masjid, penganutnya Islam lah. Okey, itu contoh gambar masjid ya. Okey, memanglah pakaian bersih, sopan, tutup aurat. Maksudnya semua orang tahu kan tutup aurat macam mana yang perempuan melainkan muka dan tapak tangan. Dan tangan, pergelangan tangan. Okey, kita pun sebelum masuk masjid kena tanggalkan kasut. Janganlah main masuk je. Lepas tu tanggal tu susun lah. Lepas tu kita pun kena hormat jemaah lain yang sedang solat. Janganlah tiba menyanyi pula kat masjid tu. Tidak beradab ya orang kata. Seterusnya. Kita tengok Wat. Wat ni pula penganutnya Buddha. Okey, itu contoh Wat. Okey, ada fakta menarik sikit yang saya pernah baca tentang Wat ni. Semakin tinggi dibina Wat ni, mereka percaya semakin dekat dengan Tuhan mereka. Kalau tengok, kebanyakannya Wat ni dibina tinggi-tinggi atas bukit. Sebab dia nak dekat dengan Tuhan dia. Itu yang saya pernah belajar lah sebelum ni dengan pensyarah saya. Okey, seterusnya. Saya rasa semua ajaran mesti datang rumah ibadat. Mereka masing-masing mesti pakai sopan lah. Janganlah pakai yang pelik-pelik. Sama juga tanggal kasut sebelum masuk. Beri penuh perhatian. Sepenuh perhatian lah ketika beribadat. Saya rasa semua agama sama. Tak ada yang boleh nyanyi-nyanyi. Tak, menyanyi tu adalah yang gereja tu kan. Tapi tidak mengganggu lain lah. Okey, seterusnya kita tengok kuil pula. Kuil, dia punya penganut dia adalah Hindu. Okay, contoh kuil saya rasa semua orang pernah tengok lah kan kuil ni. Macam Wat tadi pun kebanyakannya memang pernah tengok. Sama juga tanggal kasut sebelum masuk. Dah tanggal tu mestilah kena susun elok ya, jangan terabur. Okey, basuh kaki sebelum masuk. Menarik. Beri tumpuan ketika Sami menjalankan upacara keagamaan. Nampak? Semuanya memberi sepenuh perhatian. Okey. Gurdwara pula. Penganut dia Sing. Okey, tu tengok contoh dia. Pakai sopan. Nampak? Saya cakap tanggal kasut juga sebelum masuk.
tutup kepala. Oh, ini pun menarik. Saya pernah tengok cerita Hindustan ni, dia sing. Saya tak ingat cerita apa, tapi dia memang tutup kepala. Yang perempuan pun tutup kepala juga. Okey, beri penghormatan kepada buku suci Guru Granth Sahib sebelum dan selepas sembahyang. Ini dia mereka punya adab-adab lah. Ustaz belah. Okey, di gereja pula bagi penganut Kristian kita tengok. Okey, itu contoh Ini saya rasa pun kebanyakan kamu memang pernah tengok lah. Dia kalau Kristian ni mesti ada tanda salib kat atas tu, tanda T tu kan. Dia macam, dia percaya Jesus kan. Tapi Jesus kalau dalam Islam, dia adalah Nabi Isa. Okey, sama juga berkelakuan tertib dan sopan, dengar ucapan padri dengan senyap dan hormat, dan beri sumbangan ikhlas. Itu dia punya adab Okey, ni adalah tokong. Masyarakat tahu. Ni pun saya pernah. Biasa dia tengok. Kan, biasa sangat tengok kan. Dia nampak tak dia punya seni bina tu. Memang Cina lah kan. Macam dekat, sebab kalau perasan, kebanyakan Cina, dia menganut agama Tao ni lah maksudnya. Sorry. Saya tersilap dengan Buddha. Sorry. Tapi, ni memang dia, sorry. Tao memang berasal daripada Cina. Yang India tadi Buddha. Saya tersilap. Okey, kita tengok sambung semula. Okey, sama juga pakai sopan, melakukan upacara pemujaan dan penghormatan mengikut aturan. Okey, terima kasih. Saya ulang semula tadi. Tao dan Konfusianisme memang berasal daripada Cina. Tapi kalau Buddha dan Hindu-Buddha berasal daripada negara India. Tapi yang kalau awak tengok dekat Malaysia, kadang Buddha, sami-sami Buddha, dia macam awak tengok macam tak macam India pun. Macam tu. Dia macam dah berasimilasi. Macam tu lah kalau baca sejarah-sejarah dulu kan. Macam mana caranya berasimilasi tu. Okey, itu saja pada hari ini. Panjang pula, 16 minit. Terima kasih. Latihan boleh tengok dekat Telegram. Itu saja. Sekian. Terima kasih. Apa-apa boleh tanyalah dekat Telegram saya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.